Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Zifa Syuhada binti Alias. Saya Siti Aisyah binti Rafiq. Saya Nur Asila binti Nasruddin. Saya Siti Baiduri binti Nur Hadi. Saya Siti Hajar binti Mat Nawawi. Bersama kami Dalam Perkongsian pelajar Berkenaan dengan Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Jadi, dalam perkongsian ini, saya Nazifah Syuhada bersama 4 orang rakan saya yang terdiri daripada Siti Baiduri, Siti Aisyah, Nur Asilah dan juga Siti Hajar akan berkongsi bersama-sama anda, para pensyarah, semua pelajar tentang pengalaman kami dan bagaimanakah kami melakukan tugasan PIMK 3013 dan MPU 3022. Okey, dalam perkongsian kali ini, kami telah membahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, pengalaman semasa melakukan tugasan termasuk perkongsian-perkongsian platform yang telah digunakan oleh para pelajar serta cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para pelajar dalam mendapatkan maklumat berkaitan dengan tugasan PIMK 3013 dan MPU 3022. Bahagian kedua pula adalah The Big Idea. The Big Idea bagi kajian yang dijalankan adalah bertemakan Safety and Health. Manakala bahagian ketiga pula adalah berkaitan dengan konsep clarity. Okey, konsep clarity Akan menerangkan tentang apakah yang kami pelajari, bagaimanakah kami mempelajari, serta macam mana kami sebagai pelajar mengetahui apa yang kami pelajari. Antara pengalaman yang diperoleh sepanjang menjalankan kajian lapangan PIMK 3013 adalah dengan mendapatkan maklum balas daripada person in charge iaitu PIC Masjid dengan kaedah temu bual serta menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Google Meet, WhatsApp, voice call dan video call. Manakala cabaran yang dihadapi sepanjang melakukan kajian lapangan tersebut, saya mendapati bahawa kesukaran untuk berhubung dengan PIC masjid masing-masing secara bersemuka oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB. Manakala cabaran kedua adalah kesukaran untuk mendapatkan bukti yang jelas daripada PIC masjid masing-masing berkenaan dengan pematuhan SOP yang dijalankan. Antara pengalaman bermakna dan juga memberi impak positif dalam diri saya sepanjang melaksanakan tugasan MPU 3022 adalah saya dapat meningkatkan kemahiran menulis karangan supaya karangan saya lebih berilmiah dan juga bermutu. Oleh itu, saya telah menggunakan Google Scholar, e-book dan juga jurnal untuk memastikan kesahihan maklumat dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Selain itu, dalam menghasilkan tugasan ini, saya juga dapat meningkatkan vokabulari saya ataupun kosa kata saya. Di samping itu, saya juga mengetahui pelbagai isu berkaitan dengan safe and health. Jadi, secara tidak langsung ia menambah pengetahuan saya dalam melaksanakan tugasan ini. Namun, terdapat pelbagai cabaran yang telah saya hadapi sepanjang melaksanakan kerja khusus MPU 3022 ini. Antaranya adalah saya mengalami kesukaran untuk menghubungkan tema yang diberikan iaitu Safe and Health. Jadi saya telah mengambil masa yang agak lama untuk memastikan tajuk yang saya pilih bertepatan dengan soalan yang diberikan dan juga berbeza dengan rakan-rakan yang lain. Hal ini kerana bila sebut tentang Safe and Health, pastinya ramai yang akan buat tentang COVID-19. Selain itu, cabaran yang saya hadapi adalah untuk memastikan karangan saya berbeza dengan karangan SPM kerana sepatutnya penulisan karangan saya dalam tugasan ini lebih berkualiti dan juga bermutu berbanding dengan penulisan karangan saya ketika SPM. Dan akhir sekali cabaran yang saya hadapi adalah
untuk memastikan grammar saya dalam karangan dalam tugasan ini adalah betul. Kerana hal ini serba sikit akan memberi impak dalam pemakahan kerja khusus saya. Jadi itulah sedikit sebanyak pengalaman dan juga cabaran yang saya hadapi sepanjang melaksanakan tugasan MPU 3022 ini. The big idea bagi kursus-kursus ini adalah dengan bertemakan safety and health, iaitu tentang keselamatan dan kesihatan, yang mana dalam MPU 3022 para pelajar diminta untuk menghasilkan esei yang bertemakan keselamatan dan juga kesihatan, yang mana para pelajar dapat mengaitkan bagaimana cara untuk mencegah COVID-19 ini daripada terus merebak dan apakah gejala maupun simptom yang ada pada individu tersebut, seperti mana yang telah digariskan ataupun yang telah dikeluarkan oleh PIMK itu sendiri. Jadinya dalam PIMK 3013 pula para pelajar diminta untuk menilai ataupun melihat sejauh mana keberkesanan ataupun pelaksanaan SOP yang telah dijalankan di masjid dan juga surau-surau yang berdekatan. Jadinya di sini para pelajar diminta untuk melakukan pemerhatian terhadap SOP yang telah dijalankan oleh sesebuah masjid ataupun surau itu sendiri. Antara SOP yang dijalankan adalah perlunya memakai hand sanitizer, perlunya untuk memakai pelitup muka serta mengesan suhu badan mereka dengan menggunakan alat pengesan suhu. Juga para berjemaah diminta untuk menulis nama mereka di buku kehadiran catatan jemaah serta menggunakan aplikasi QR Code MySejahtera dan digalakkan untuk membawa sejadah masing-masing sebelum menunaikan solat secara berjemaah di masjid dan juga di surau. Para berjemaah juga diingatkan untuk melaksanakan jarak 1 meter antara satu jemaah dengan jemaah yang lain semasa menunaikan solat untuk mengelakkan daripada berlakunya jangkitan COVID-19. Jadi di sini dapat kita lihat melalui perkaitan PIMK 3013 dan juga MPU 3022 yang mana menekankan tentang big idea safety and health, tentang keselamatan dan juga kesihatan masyarakat sekeliling semasa pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ini. Baiklah, kita teruskan dengan konsep clarity yang dapat kami capai semasa menjalankan tugasan pertama dalam kursus PIMK 3013, kursus pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. Yang pertama sekali, apa yang dipelajari? Kami telah berjaya mencapai hasil pembelajaran yang keempat, di mana kami dapat menghubungkaitkan kurikulum dengan isu-isu semasa dalam isu-isu semasa pendidikan Islam. Okey, yang seterusnya adalah bagi kursus MPU 3022 pula. Apa yang dapat dicapai dalam kursus ini adalah hasil pembelajaran ketiga ataupun CLO yang ketiga, iaitu mengaplikasikan strategi membaca yang sesuai untuk memahami sesuatu teks. Memandangkan tugas yang satu dalam kursus MPU ini merupakan penulisan ilmiah, jadi dia memerlukan sumber rujukan yang berautoriti ataupun sumber rujukan yang sahih untuk memastikan mutu penulisan itu terbaik. Jadi untuk membaca sumber rujukan yang terdiri daripada jurnal, artikel dan sebagainya, saya mengaplikasikan strategi membaca sebagaimana yang telah saya belajar dalam kursus MPU 3022. Yang kedua, bagaimana kami belajar? Kami telah melakukan kajian melalui temu bual bersama PIC Masjid ataupun AJK Ahli Jawatan Kuasa yang bertugas di masjid, dan kami telah bersertakan beberapa bukti bergambar sebagai ejen bagi melakukan kajian tersebut. Yang seterusnya adalah bagaimana kami belajar dalam kursus MPU 3022 ini. Memandangkan sekarang terlalu banyak penyediaan platform-platform dan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita untuk melakukan penulisan yang terbaik. Contohnya, aplikasi yang boleh digunakan adalah aplikasi Grammarly, yang mana dalam aplikasi ini dapat membantu kita untuk membuat ayat dengan menggunakan grammar yang betul.
Jadi secara tidak langsung dengan penggunaan aplikasi ini dapat membantu kita untuk melakukan penulisan ilmiah yang terbaik. Dan secara tidak langsung juga terlalu banyak platform-platform yang boleh digunakan sebagai bahan rujukan untuk memastikan sumber rujukan yang kita guna adalah sumber rujukan yang berautoriti. Yang ketiga, macam mana kami mengetahui apa yang kami pelajari? Kami telah menggunakan pelbagai jenis alat dan juga pelbagai jenis kaedah bagi mendapatkan maklumat yang sahih berkenaan dengan SOP di masjid, dan kami telah bertanya secara terus kepada orang yang bertugas di masjid itu sendiri. Okey, yang seterusnya apa yang kami dapat dari kursus MP3022 ini adalah kami dapat memastikan penggunaan ayat dalam penulisan tersebut adalah menggunakan grammar yang betul. Hal ini kerana dengan adanya bantuan-bantuan dari pelbagai sumber, iaitu sumber bertulis, sumber digital dan sebagainya. Dan perkara ini secara tidak langsung akan membantu kami untuk menghasilkan penulisan yang terbaik. Di samping itu, hasil daripada kajian yang dilakukan, kami telah berjaya menghasilkan e-book berkaitan dengan penilaian pematuhan SOP di masjid seperti gambar yang diberikan. Baiklah, secara keseluruhannya, kesimpulan yang dapat saya jelaskan ialah dalam kursus MPU 3022, pelajar diminta untuk menceritakan yang bertemakan dengan safety and health, manakala dalam kursus PIMK, pelajar diminta untuk melakukan kajian terhadap SOP dan menilai SOP tahap pematuhan SOP di masjid tersebut yang berkaitan dengan rumah mereka. Oleh itu, bagaimana hubungan ini kita dapat kaitkan ialah dalam kursus MPU 3022, pelajar telah diajarkan cara-cara untuk melakukan karangan dengan menggunakan kaedah-kaedah untuk mencari maklumat yang sahih dan juga bertemakan safety and health merujuk kepada kursus mereka sendiri. Manakala dalam PIMK, mereka diminta untuk melaksanakan tugasan kajian untuk memberi nilai terhadap SOP yang telah dilaksanakan di masjid itu sendiri. Oleh yang demikian, jelaslah di sini bahawa kami dapat menunjukkan hubung kait antara kursus MPU 3022 bersama dengan PIMK 3013, di mana MPU telah menerangkan the big idea iaitu safety and health, dan PIMK pula telah menjalankan kajian terhadap safety dan telah dijalankan di masjid bagi mengatasi masalah isu COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Dalam masa yang sama, kita juga dapat mengelakkan daripada masalah COVID-19 terus tersebar, dan juga semoga kita semua dapat mengatasi masalah wabak ini daripada terus berleluasa. Maka dengan itu, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.